Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amira binti Mak Zahir dari kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk peranan pelajar dalam menjalankan komitmen di samping mengikuti sesi pembelajaran dalam talian. Penularan pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh negara termasuk Malaysia telah menjejaskan pelbagai sektor, antaranya sektor pendidikan. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah mengubah kaedah pelaksanaan pendidikan kepada atas talian sepenuhnya. Kebanyakan universiti termasuk sekolah-sekolah di Malaysia tiada pilihan lain dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara maya bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan sesi pembelajaran tidak ditangguhkan. Norma baharu dalam pengajaran dan pembelajaran dalam talian terus disesuaikan menerusi pelbagai platform seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, Telegram, WhatsApp dan sebagainya agar pelajar tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran. Secara khususnya, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi pelajar sepanjang mengikuti pembelajaran atas talian, mengenal pasti kesan terhadap pelajar apabila mengikuti pengajaran dan pembelajaran atas talian, serta mengkaji cadangan bagi memudahkan pelajar mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Permasalahan yang wujud ketika ini ialah isu capaian internet yang kurang memuaskan. Selain itu, suasana pembelajaran yang kurang kondusif menyebabkan ketidakselesaan pelajar. Apa yang lebih merisaukan lagi adalah kecenderungan untuk melayari media sosial. Nama saya Nur Ain Fatihah binti Ahmad. Saya akan menjelaskan tentang skop kajian dan lokasi kajian. Skop kajian ini mempunyai dua bahagian iaitu jantina dan tahun pengajian yang melibatkan seramai 59 orang responden. Demografi responden bagi jantina merupakan golongan perempuan dan golongan lelaki. Berikutnya, responden yang dipilih meliputi tahun pengajian yang terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi dari tahun 1 hingga tahun 4. Seterusnya, penjelasan berkenaan lokasi kajian dari segi negeri, daerah dan kawasan lapangan. Negeri Sembilan merupakan sebuah negeri terletak di pantai barat semenanjung Malaysia. Ibu negeri bagi Negeri Sembilan ialah Seremban. Daerah Nilai atau dikenali sebagai Bandar Nilai terletak kira-kira 4 km dari kawasan pembandaran Bandar Baru Nilai. Kawasan lapangan iaitu menuju ke lokasi kampus Universiti Sains Islam Malaysia yang terletak di Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus. Nama saya Siti Nuradila binti Yusri. Seterusnya kita pergi kepada kajian literatur. Dapat pelbagai definisi yang ditemui berdasarkan kajian-kajian lepas tentang etika. Etika merupakan perkara asas yang perlu ada dalam diri setiap individu bagi menjamin keharmonian negara. Etika ni berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud adat resam, hukum, tradisi, serta kebiasaan dan budi pekerti. Etika didefinisikan sebagai nilai akhlak, tingkah laku dan moral serta melambangkan nilai baik, buruk, betul atau salah dalam diri manusia. Juga pendapat dari bahawa etika ini adalah falsafah moral yang berkaitan dengan pembelajaran yang sistematik mengenai sifat dasar manusia. Kesimpulannya, tingkah laku yang baik melambangkan seseorang manusia itu lebih berdisiplin. Seterusnya, definisi kepentingan pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran sangat penting dalam kalangan masyarakat walaupun berada dalam wabak pandemik COVID-19. Pembelajaran atas talian merupakan alternatif yang terbaik untuk pelajar terus menuntut ilmu. Pelajar dapat mempelajari segala ilmu pada bila-bila masa walau di mana juga mereka berada. Dengan demikian, suasana pembelajaran dapat diwujudkan dalam kalangan pelajar. Yang paling penting, para pelajar dapat mengakses lebih banyak maklumat yang meluas dan memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih mendalam. Selepas itu, pentingnya etika pelajar dalam mengikuti sesi pembelajaran atas talian. Semua sedia maklum bahawa setiap yang menginginkan ilmu yang berkat, mereka seharusnya mempunyai adab yang tinggi dalam menerusi aktiviti pembelajaran. Mereka perlu melakukan sedemikian kerana ia sudah menjadi tanggungjawab pelajar untuk memberi komitmen dalam menjalankan pembelajaran secara atas talian. Pelajar yang sentiasa menjaga komitmennya dalam pembelajaran akan memperoleh ilmu yang lebih bermanfaat dan berkat berbanding dengan pelajar yang mengambil enteng tentang perkara ini.
Para pelajar perlulah menjaga hati dan perasaan tenaga pengajar dan sentiasa berasa bahagia, teruja dan semangat ketika menghadiri sesi pembelajaran walaupun ianya hanya dijalankan secara atas talian. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya, Izzatul Husna binti Hazrin, akan menerangkan tentang metodologi kajian yang telah digunakan oleh kumpulan 6. Secara umumnya, metodologi kajian adalah kaedah yang digunakan dalam menjalankan penyelidikan terhadap kajian. Metodologi kajian merangkumi konsep seperti paradigma model teori dan teknik kualitatif dan kuantitatif. Kajian kualitatif merupakan prosedur penyidikan yang menghasilkan data gambaran yang boleh diamati, manakala kajian kuantitatif merupakan penyelidikan yang menekankan kepada fenomena-fenomena objektif dan dikawal melalui pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan takrifan sebentar tadi, kaedah atau metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif, iaitu secara soal selidik dan temu bual secara dalam talian. Kajian soal selidik ini telah dijalankan bagi menjawab objektif serta permasalahan kajian. Borang soal selidik ini dihasilkan dengan menggunakan Google Form dan ianya terdiri daripada dua bahagian soalan. Bahagian pertama soalan merupakan soalan-soalan yang berkaitan dengan demografi responden seperti nama, jantina, tahun pengajian, alamat email serta nombor matriks. Manakala bahagian kedua soalan terdiri daripada soalan-soalan yang bertumpu ke arah menjawab objektif dan permasalahan kajian. Skala Guttman telah digunakan bagi mengukur respon dari kajian soal selidik. Seterusnya, kaedah temu bual turut dijalankan bagi memperolehi maklumat. Kaedah ini dilaksanakan ke atas individu-individu yang telah dipilih oleh pihak pengkaji. Secara khususnya, mahasiswi tahun 1 dan tahun 3 telah dipilih sebagai responden bagi kajian secara temu bual. Kaedah temu bual ini tidak dilakukan secara bersemuka disebabkan oleh kekangan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Akan tetapi, kaedah temu bual ini dilaksanakan secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Temu bual yang dijalankan merupakan temu bual berstruktur kerana ia merupakan kaedah terbaik bagi bentuk soalan terbuka. Saya, Nurul Najah binti Yusuf, akan membentangkan tentang analisis dapatan kajian berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan, iaitu soal selidik menggunakan Google Form dan temu bual secara dalam talian. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, sebanyak 59 responden yang terdiri daripada 76.3% adalah perempuan, manakala 23.7% adalah lelaki. Antara data yang diperoleh daripada soal selidik ini ialah 28.8% daripada 59 responden menghadapi masalah internet yang kurang memuaskan dan 39% tidak menghadapinya, manakala 32.2% kemungkinan menghadapinya. Selain itu, berdasarkan temu bual yang telah dijalankan secara atas talian, data kajian yang dapat diperoleh daripada temu bual tersebut ialah masalah internet merupakan masalah yang sering berlaku semasa pembelajaran dalam talian. Di samping itu juga, antara cadangan yang dapat diperoleh daripada temu bual tersebut ialah ibu bapa dan guru mestilah memainkan peranan penting seperti mengambil berat tentang situasi dan keadaan pelajar. Oleh itu, secara keseluruhannya, masalah internet merupakan masalah utama yang dihadapi oleh setiap pelajar. Nama diberi Nur Hashimah binti Muhammad. Konsep dan latar belakang pembelajaran secara dalam talian. Pembelajaran secara dalam talian dapat definisikan sebagai pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital. Bahan pengajaran dan pembelajaran disampaikan biasanya menggunakan media grafik visual, perkataan, animasi, video ataupun audio.
Penggunaan ICT termasuk alatan mudah alih, contohnya macam komputer riba dan telefon pintar, serta rangkaian internet selaras dengan agenda membentuk ruang pembelajaran yang berasaskan teknologi. Penggunaan teknologi seperti telefon pintar, komputer riba, tablet serta aplikasi yang pelbagai dalam talian, dia mampu mengasah bakat pelajar serta menepati standard individu yang mempunyai kemahiran teknologi. Selain itu, proses pengajaran dan pemudahcaraan secara dalam talian dia dapat dikategorikan kepada dua, iaitu pembelajaran segerak dan tidak segerak. Seperti yang kita tahu, memang banyak manfaat jika kita belajar secara maya sebab dia sangat fleksibel. Tetapi terdapat juga beberapa cabaran dalam mengaplikasikan pembelajaran secara maya. Okey, antara cabaran dia ialah yang pertama, masalah capaian internet yang lemah dan kurang memuaskan. Yang kedua, suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk belajar. Yang ketiga, tidak mendisiplinkan pelajar dan bersikap sambil lewa. Dan akhir sekali, penyalahgunaan internet ketika pembelajaran. Saya Siti Aisyah binti Zulkifli. Penularan wabak COVID-19 menyebabkan para pelajar perlu mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian di samping menjalankan komitmen di rumah. Antara kesan buruk yang dihadapi oleh para pelajar semasa mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian adalah sukar untuk fokus disebabkan oleh tidak minat subjek yang dipelajari dan juga tidak bersedia sepenuhnya sebelum sesi pembelajaran berlangsung. Seterusnya, tidak selesa untuk belajar kerana persekitaran yang kotor dan suasana yang bising. Selain itu, para pelajar bersikap sambil lewat kerana pembelajaran mengikut kesesuaian masa mereka. Sikap sambil lewat juga menyebabkan semua tugas yang diberikan akan tertangguh. Akhir sekali, terdedah dengan maklumat yang tidak benar kerana pembelajaran berasaskan internet dan para pelajar juga tidak siasat terlebih dahulu akan kesahihan maklumat yang diperoleh. Cadangan-cadangan yang boleh diusahakan oleh para pelajar untuk meningkatkan daya tumpuan semasa pembelajaran ialah langgan pelan internet yang sesuai bagi memastikan sesi pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelan internet tersebut haruslah bersesuaian dengan aplikasi yang digunakan pakai oleh guru. Di samping itu, khususkan tempat untuk belajar supaya dapat fokus dan tempat belajar tersebut haruslah mempunyai persekitaran yang bersih dan suasana yang nyaman serta jauh daripada sumber yang melalaikan. Selain itu, para pelajar perlulah membuat jadual belajar supaya dapat membahagikan masa dengan sistematik dan tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Akhir sekali, bersenam dan tidur yang cukup supaya dapat merehatkan otak dan otot yang telah dikerah seharian untuk belajar dan juga membantu para pelajar kekal cergas dan fokus semasa pembelajaran berlangsung. Saya Nurul Ashikin binti Raf'an bernombor matrik 12000393. Hasil daripada kajian ini, kami telah memperolehi pelbagai ilmu pengetahuan baharu berkaitan kaedah pembelajaran dalam talian yang merupakan platform pembelajaran terkini di mana pelajar harus bersedia menumpukan sepenuh perhatian di samping menjalankan komitmen di rumah. Peratus tertinggi masalah yang dialami oleh segenap pelajar ialah capaian kemudahan internet yang rendah menyebabkan para pelajar harus menanggung kos yang tinggi bagi mendapatkan rangkaian internet yang stabil. Hal ini penting bagi memastikan kelancaran semasa mengikuti sesi pembelajaran sama ada secara segera ataupun tidak segera. Atas dasar keprihatinan kerajaan, insentif kemudahan bantuan kewangan dan internet juga telah disediakan. Tidak dapat dinafikan juga bahawa pembelajaran dalam talian dapat memudahkan proses penyampaian maklumat dengan pantas kerana ia hanya berlaku dalam talian sekaligus dapat menjimatkan masa. Selain itu, kaedah ini juga dapat meningkatkan kemahiran guru dan pelajar dalam meneroka bidang ICT. Oleh yang demikian, para pelajar wajarlah mendisiplinkan diri dengan merancang kaedah pembelajaran yang strategik serta bijak mengatasi masalah agar dapat mencapai skor yang terbaik. Pengamalan gaya hidup sihat seperti beriadah secara berkala harus dititik beratkan bagi mengurangkan masalah tekanan. Sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak amat digalakkan kerana ia dapat membantu untuk meningkatkan motivasi dan semangat pelajar.